yang kata dunia ni yang melalaikan, yang melekakan, yang merupakan musuh kepada orang yang beriman, iaitu yang dikatakan dunia, setiap perkara yang melalaikan dan melekakan serta menjauhkan seseorang itu kepada Allah, itulah dunia. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badirul bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah, iaitu ujian berat terhadap iman, seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau yakni syak perawi hadis, seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan kepada kita berkenaan salah satu daripada tanda akhir zaman, salah satu daripada peristiwa-peristiwa yang termasuk sebagai tanda kita sudah berada di akhir zaman, yang ia juga merupakan sebagai tanda-tanda kiamat yang kecil, iaitu tak lain dan tak bukan ujian sangat dahsyat terhadap iman ini. Yang mana dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita betapa dahsyat, betapa hebatnya ujian terhadap iman seseorang ini apabila kita berada di akhir zaman. Maka salah satu pertanda kita sudah berada di akhir zaman, hampirnya dengan kiamat, kita akan diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat, dengan ujian yang sangat hebat. Bukan ujian terhadap harta, bukan ujian terhadap jawatan, pangkat, tetapi ujian yang sangat dahsyat akan ditimpakan oleh Allah pada saat itu, iaitu ujian terhadap iman. Iman ini sifat dia yazidu wa yanqus, ada kala bertambah, ada kalanya berkurang. Maka di akhir zaman, bila mana orang tidak jaga sungguh-sungguh akan kekuatan iman dia, dikuatiri sentiasa dalam keadaan lemah, sentiasa dalam keadaan tidak kuat, apatah lagi di akhir zaman ni, bila mana ujian yang sangat hebat, ujian yang sangat dahsyat terhadap iman ini diuji oleh Allah, sehingga kan dahsyatnya tuan-tuan ujian terhadap iman ini di akhir zaman, sehingga kan kata Rasulullah,
yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Betapa dahsyatnya, hebatnya ujian terhadap iman akhir zaman nanti, sehinggakan seseorang itu yang paginya beriman, wa yumsi kafirah, tiba-tiba dia menjadi kafir di waktu petang. Begitu sebaliknya tuan-tuan, dahsyatnya ujian terhadap iman ini, sebaliknya kata Rasulullah, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang berpetang-petang dia beriman, maka berpagi-paginya dia kafir. Na'udzubillah. Dan ini yang dinyatakan oleh Rasulullah, dan pasti dia akan terjadi. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apa yang disabdakan oleh Rasulullah bukanlah daripada hawa nafsunya, melainkan semua itu daripada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Wa man yantiqul 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah itu bercakap mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah wahyu daripada Allah. Jadi oleh yang demikian, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita salah satu daripada peristiwa akhir zaman yang menunjukkan kiamat semakin hampir, iaitu ujian yang sangat dahsyat dan hebat terhadap iman ini pasti akan berlaku, khususnya terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh yang demikian, tindakan kita sebagai satu solution, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umat dia. Rasulullah kasih kepada umat dia. Rasulullah tak mau iman yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat dia ini tergadai begitu saja. Kerana iman ini sangat berharga di sisi Allah, merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah, tak lain dan tak bukan adalah iman. Maka sebab itu Allah Ta'ala sehingga menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali mati dalam Islam, kecuali mati terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun iman ini ada kalanya meningkat, ada kalanya berkurang, maka apa jua sekalipun situasi yang berlaku, apa jua sekalipun perubahan yang terjadi, iman yang sangat mahal ini, iman yang sangat berharga ini, boleh bila-bila masa saja tuan-tuan tercabut dalam diri seseorang dengan sebab tipu daya manusia, dengan sebab tipu daya godaan syaitan, jin dan sebagainya, dengan sebab tertipu dengan dunia, jawatan, pangkat dan sebagainya, maka ini semua boleh mengeluarkan iman seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersiap sedia, kerana bila kita berada di akhir zaman ini, hampirnya dengan kiamat nanti ni tuan-tuan, ia ibarat seperti waktu yang semakin gelap. Kita ni menuju kepada hari yang semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Cuma tunggu tinggal masa saja tuan-tuan. Ujian yang berat ini terhadap iman ni, dia seumpama malam yang sangat gelap, dan kita pergi kepada menuju masa tersebut, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap.
Itulah fitnah akhir zaman. Itulah kerosakan-kerosakan yang boleh terjadi dan boleh tergadainya iman kalau kita tidak jaga-jaga, kalau kita tidak standby, kalau tidak kita sungguh-sungguh beri perhatian terhadap agama Allah, terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh itu kata Rasulullah, sebagai persiapan kita untuk menghadapi ujian yang sangat dahsyat, ujian yang sangat hebat terhadap iman ini, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lain dan tak bukan badirul bil a'ma salih. Segeralah kalian untuk melakukan amal salih. Buatlah amal salih segera. Kerana semakin gelap tuan-tuan sekarang ini, semakin hampir kita kepada malam yang sangat gelap, masa yang sangat gelap. Maka Rasulullah menyatakan badirul bi'amal salih, segera kalian buat amal salih. Bila Rasulullah pesan ni tuan-tuan, ini satu perkara yang pesanan yang sangat penting, wasiat yang sangat penting daripada Rasulullah kepada kita. Perlu kita ambil perhatian, perlu kita ambil kesedaran, dan perlu kita ambil betapa penting sebenarnya. Kerana Rasulullah berkehendak kita ni supaya selamat daripada fitnah akhir zaman, fitnah yang merosakkan iman seseorang itu kepada Allah. Bila iman ini tercabut tuan-tuan, bila iman ni rosak, mana mungkin seseorang itu dapat melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana tidak dapat buat amal salih, ibadah ketaatan kepada Allah, lantarannya iman telah tercabut, maka di situ tiada nilainya amal ibadahnya pada ketika itu, walaupun dia buat pada ketika itu dalam keadaan dia melaksanakannya, amal salih yang dia lakukan, ketaatan yang dia buat, maka lantaran telah keluarnya iman dalam diri seseorang, maka tiada nilainya ibadah tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka selagi mana iman kita ini masih terhunjam dalam hati kita, dan kita belum sampai kepada masanya yang sangat dahsyat diuji terhadap iman kita, dan kita ke arah kepada fitnah yang sangat besar, iaitu fitnah terhadap iman, maka hari semakin gelap, malam semakin gelap. Maka sekarang ini kata Rasulullah, badirul bil a'mal salih, segera buat perkara ini. Apa dia? Amal salih, ibadah kepada Allah. Yang wajib tuan-tuan perkukuhkan, supaya jangan kita tinggalkan perkara yang wajib ini, amalan ketaatan yang fardu, yang wajib, tak kala mana nanti diberikan ujian yang sangat dahsyat nanti. Kerana kalau kita tidak perkukuhkan sungguh-sungguh amalan kefarduan yang menjadi kewajipan terhadap kita untuk melaksanakan, maka pada saat dan ketika itu ujian yang sangat dahsyat terhadap iman berlaku. Ramai tuan-tuan orang bukan hanya tinggalkan amalan ketaatan yang fardu, bahkan pada ketika itu fitnah bermaharajalela, suasana semakin gelap, akhirnya ramai tuan-tuan akan menggadaikan imannya kepada Allah. Ramai orang yang akan akhir zaman nanti jual agamanya, kerana semata-mata apa yang disebutkan kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual iman dia, mereka gadaikan agamanya kerana sekadar hendak mendapat sedikit harta benda dunia. Bukan banyak mana pun tuan-tuan, sekadar sedikit saja nak dapatkan harta benda dunia. Berebut dengan harta, berebut dengan jawatan, pangkat. Maka dengan sebab tersebut
pada ketika itu betapa dahsyatnya ujian terhadap iman, sehingga ramai orang akan menggadaikan imannya, akan menggadaikan agamanya sekadar untuk mendapatkan habuan dunia yang sementara. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kerana apa berlaku? Tidak lain dan tidak bukan dengan sebab hubbud dunia, terlalu cinta sangat terhadap dunia. Bila mana terlalu kasih dan cinta terhadap dunia, dunia masuk dalam hati sanubari manusia, maka dia boleh menggadaikan iman di dalam hati, dia boleh gadaikan agamanya dalam kehidupannya, lantaran dengan sebab dunianya yang sangat dia kasihi, maka telah mengeluarkan iman dalam hati dia. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka sebab itu kata Imamuna Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, berhati-hatilah kalian di akhir zaman ini dengan musuh-musuh orang yang beriman. Pertama, musuh orang yang beriman tak lain dan tak bukan dunia. Dunia ni musuh orang yang beriman. Apa yang dikatakan dunia ini musuh orang yang beriman? Bukan dunia ni dunia yang kita duduk ni tuan-tuan. Dunia yang kita duduk di dalamnya ni. Yang kata dunia ni yang melalaikan, yang melekakan, yang merupakan musuh kepada orang yang beriman, iaitu yang dikatakan dunia, setiap perkara yang melalaikan dan melekakan serta menjauhkan seseorang itu kepada Allah, menjauhkan seseorang itu kepada agama, itulah dunia. Apa-apa jua sekalipun, apa-apa jua sekalipun, sesuatu perkara yang melalaikan, yang melekakan, yang menjauhkan seseorang itu daripada agama Allah, yang meninggalkan seseorang itu daripada beramal saleh, ketaatan kepada Allah, itulah dunia. Itulah yang dikatakan dunia. Maka berhati-hatilah dengan dunia ini, kerana dunia ini termasuk daripada salah satu daripada musuh orang yang beriman. Yang kedua apa dia? Tak lain dan tak bukan syaitan laknatullah. Ini kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka apabila satu orang itu telah terhunjam dalam hatinya hubbud dunia, cinta kepada dunia, dunia lebih dicintai daripada yang lain, maka syaitan pun memain peranan yang penting, menghasut, menggoda manusia, sehinggakan mereka ini terus dilalaikan dengan dunia, dilekakan dengan dunia, sehinggakan sedikit demi sedikit amal saleh itu mereka akan tinggalkan. Akhirnya yang fardu pun mereka akan tinggalkan, yang menjadi kewajipan pun atasnya mereka akan tinggalkan. Akhirnya tuan-tuan akan menggadaikan imannya, akan meninggalkan agamanya, kerana semata-mata dengan tergoda dengan dunia, tergoda dengan bisikan gangguan syaitan laknatullah. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, hati-hati musuh orang yang beriman. Apa dia tuan-tuan? Nafsu. Nafsu ini merupakan perkara yang setiap daripada kita ini ada. Selagi mana nafsu ini belum kita sampai kepada nafsu mutmainnah, maka belum tentu kita selamat daripada bisikan godaan nafsu tuan-tuan. Selagi mana nafsu ke arah gemar melakukan maksiat, suka melakukan dosa, maka itu menunjukkan petanda bahawa masih lagi nafsu yang ada pada dirinya adalah nafsu yang amarah. Nafsu yang amarah ini adalah nafsu yang menjurus, mengarah kepada melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana sudah sampai kepada peringkat nafsu mutmainnah, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila seseorang itu sudah memiliki nafsu mutmainnah, maka sentiasa mendorong kepada melakukan ketaatan ibadah kepada Allah,
menjauhkan segala larangan Allah, maka tak kala mana dia mati nanti, maka sudah memiliki nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kata Allah Ta'ala, orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini, akhirnya bila dia mati bertemu dengan Allah, maka kata Allah, pulangkanlah, baliklah kamu kepada dalam keredaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matinya seseorang itu dalam keadaan nafsu mutmainnah, dia mati dalam diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia dapat redanya Allah, akhirnya akhirat tak lain dan tak bukan tempatnya di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan musuh yang keempat, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, terhadap orang yang beriman akhir zaman ini, supaya kita hati-hati, tak lain dan tak bukan adalah makhluk. Makhluk, tak kira tuan-tuan, bila kata makhluk, isteri pun makhluk, anak pun makhluk, keluarga pun makhluk, jiran pun makhluk. Segala perkara-perkara yang makhluk ini yang boleh merosakkan iman seseorang, melalaikan seseorang itu kepada Allah, menjauhkan dianya kepada agama Allah, itulah makhluk. Maka ini perkara yang menjadi musuh kepada orang yang beriman. Maka kalau kita tidak berhati-hati dengan empat musuh ni, maka sudah tentu tuan-tuan, boleh gugur iman seseorang, boleh mereka menggadaikan agamanya kerana perkara-perkara tersebut. Kerana inilah yang telah diberikan pesanan oleh ulama kepada kita, kerana dikuatiri hari semakin gelap ini. Semakin gelap tuan-tuan, semakin gelap, bukan semakin terang. Hari semakin gelap. Fitnah bermaharajalela, satu persatu tuan-tuan, balak musibah diberikan oleh Allah Ta'ala. Satu persatu peristiwa akhir zaman yang telah dizahirkan oleh Allah Ta'ala sebagai hampirnya dengan kiamat. Maka dikuatiri kalau kita tidak bersedia untuk menghadapinya, maka ramai orang yang boleh menggadaikan imannya, jual agamanya semata-mata untuk dunia, harta, pangkat, jawatan, makhluk dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut riwayat Ibnu Majah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menambah, kecuali orang yang hatinya dihidupkan Allah Ta'ala dengan ilmu. Siapa nanti tuan-tuan yang Allah Ta'ala akan pelihara, Allah Ta'ala akan selamatkan dia pada fitnah yang sangat dahsyat nanti, fitnah yang akan ditimpakan kepada umat akhir zaman seumpama malam yang sangat gelap. Siapa mereka yang terselamat pada ketika itu? Kecuali, kata ulama', orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah. Artinya hatinya tak mati, hatinya masih hidup, hatinya masih subur, hatinya tak mati pada ketika itu. Lantaran dengan sebab apa? Lantaran dengan sebab ilmu. Kerana al-ilmu nurun, ilmu ni cahaya tuan-tuan. Maka insya-Allah orang yang ada ilmu dan mengamalkannya, orang yang sering duduk dalam majlis taklim, orang yang sering duduk dalam majlis pengajian, orang yang sering sentiasa duduk dalam majlis zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bila berada di masa ujian yang sangat dahsyat terhadap iman akhir zaman nanti tuan-tuan, mereka inilah orang yang diselamatkan, yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada fitnah ujian terhadap iman ini. Inilah antara golongan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tuan-tuan, orang yang duduk dalam majlis taklim, orang yang duduk dalam majlis pengajian, orang yang duduk dalam majlis zikrullah adalah termasuk daripada melaksanakan amal saleh, ibadah kepada Allah? Ya. Kerana salah satu daripada perkara yang akhir zaman umat ini mereka akan tinggalkan, mereka akan jauhkan, mereka akan pinggirkan dalam kehidupan mereka, apa dia? Mereka akan tinggalkan belajar, mereka akan tinggalkan majlis ilmu,
Mereka akan jauhkan dalam kehidupan mereka dengan alim ulama, para fuqaha. Tinggal tuan-tuan, tak gemar lagi lah duduk dalam majlis zikrullah, dalam majlis mengingati Allah, dalam majlis ta'lim, dalam majlis pengajian. Bila ini berlaku, umatnya Rasulullah ini menjauhkan diri mereka dengan alim ulama, menjauhkan mereka dalam majlis-majlis yang saleh, menjauhkan diri mereka dengan para fuqaha. Apa yang terjadi tuan-tuan? Akhir nanti saat ketika mana nak mati, yukhriju minad dunya, mereka dikeluarkan daripada dunia ini. Apa dia? Bighairil iman, tanpa dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran dengan sebab apa? Dengan sebab mereka tidak menuntut ilmu, mereka tidak letakkan diri mereka untuk berada di taman-taman syurga. Bukankah majlis ilmu ini, majlis ta'lim ini, majlis zikrullah ini merupakan taman-taman syurga? Mana mungkin seseorang itu tuan-tuan untuk masuk ke dalam istana, melainkan dia akan melalui kepada taman-tamannya. Begitulah tuan-tuan, taman-taman syurga di dunia adalah majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, saat di mana diberikan ujian yang sangat dahsyat terhadap iman nanti, mereka inilah orang yang diselamatkan, dipeliharakan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mati dalam keadaan iman, akhirat tempatnya di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di antara orang yang gemar terhadap duduk majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita, istiqamahkan kita tuan-tuan sampai akhir hayat kita untuk kita berada dalam majlis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga sentiasa memberikan kita hidayah, petunjuk dan taufik. Pimpin kita tuan-tuan, tuntun kita ilmu yang dah ada ini untuk diberikan kekuatan beramal dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kita dapat beramal ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan diselamatkan, dipeliharakan iman oleh Allah Subhanahu wa taala saat tak kala mana pada ketika itu ujian yang sangat dahsyat terhadap iman di akhir zaman ini. Maka oleh itu tuan-tuan, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya agar hidayah iman yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ni kekal dalam kehidupan kita. Maka lantaran itu berdoalah kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah kamu jangan pesongkan, jangan cabutkan hati-hati kami daripada hati-hati kami ini hidayah, taufik, ba'da is hadaitana, setelah mana kamu berikan hidayah kepada kami. Allah Ta'ala dah berikan kita iman, Allah Ta'ala beri kita Islam, Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang ada, Allah Ta'ala berikan kita perkara-perkara nikmat yang sangat besar ini tuan-tuan, janganlah ditarik balik oleh engkau ya Allah. Ba'da is hadaitana, setelah mana engkau beri hidayah kepada kami ya Allah. Ini yang sangat penting tuan-tuan untuk kita pelihara. Dan untuk kelangsungan istiqamah kita dapat melakukan amal salih ibadah kepada Allah, setiap kali solat fardu 5 waktu, lepas saja salam tuan-tuan, maka jangan tinggalkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah, agar supaya aku sentiasa dapat mengingati engkau, dapat melakukan ibadah kepada engkau, dapat melakukan amal salih ketaatan kepada engkau ya Allah. Ya Allah, bantu juga aku ya Allah, sentiasa dapat melaksanakan ibadah kepada engkau dan melakukan sentiasa pembaikan supaya ibadah ni sentiasa baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga
perlu tuan-tuan doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tuan-tuan, tiada jalan lain bila mana kita berada di akhir zaman ini, kata ulama, untuk keselamatan terhadap iman kita nanti, iaitu tak lain dan tak bukan sebagai bersedia dan sambut apa yang disebutkan oleh Rasulullah, badirul bi'amal salih, segera kalian buat amal salih, tak lain dan tak bukan banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyakkan selawat kepada Rasulullah akhir zaman, insya-Allah Allah Taala akan pelihara dia tuan-tuan daripada perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara yang boleh menggugat, merosakkan akidah, iman, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, orang yang banyak selawat ni Allah Taala jaga. Orang yang banyak selawat ni Allah Taala pelihara kehidupan dia, hati dia, amal saleh dia, ibadah dia. Dia tidak akan mudah terpengaruh perkara-perkara yang boleh anasir-anasir yang boleh merosakkan iman dan akidahnya. Artinya apa tuan-tuan? Pembenteng kita akhir zaman daripada perkara-perkara anasir yang boleh merosakkan akidah kita, tak lain dan tak bukan adalah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'aksiru, kata Rasulullah, banyakkan selawat kepada Rasulullah, insya-Allah Allah Taala akan sentiasa memelihara diri kita, anak-anak serta ahli keluarga kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan iman, beri kita kekuatan untuk sentiasa buat amal saleh, ibadah kepada Allah. Kerana hari semakin gelap ni tuan-tuan, hari semakin gelap, semakin gelap. Sangat dahsyat nanti ujian terhadap iman. Kalau kita tengok sekarang ni pun dah macam-macam tuan-tuan. Maka perkukuhkan diri dalam duduk dalam majlis taklim, mana-mana sekalipun majlis ilmu duduk, maka itu sebagai salah satu daripada pembenteng kita berada di akhir zaman. Dan jangan tinggalkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, akhirat kita dapat syafaat daripada Rasulullah, dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.